Oui, oui, oui. Oui. Threaded ke press fit? Hai, Assalamualaikum dan salam WA Cyclist. Bertemu dengan saya lagi Hafiz dalam WAC Nice Day minggu ini. Okey, sebelum tu, terima kasih kepada Jom Kayuh for this nice shirt yang disponsor. Terima kasih. Boleh follow dan cari tim Jom Kayuh ni di Facebook dan juga di Instagram. Cantik, material kain pun sedap. Okey, dalam video kali ini, saya nak berkongsi dengan korang semua mengenai satu komponen ataupun satu parts yang menjadi perbualan hangat di antara para cyclist, terutama yang dah baru kayuh, lama kayuh ataupun yang ya dah tak tahu apa lagi nak upgrade, iaitu bottom bracket. Okey, bottom bracket. Bila disebut pasal bottom bracket ni terlalu banyak saiz dan jenis. Okey, sebelum tu kita cerita dekat mana letaknya bottom bracket. Okey, bottom bracket ni ataupun nama popularnya dipanggil sebagai BB. Okey, BB, bottom bracket. Bottom bracket ni duduknya korang punya crank. Okey, korang punya crank di dalamnya tu antara penyambung crank belah kanan dan juga crank belah kiri. Apa kalau yang tak faham tu pengayuh. Tempat yang kita kayuh tu kan piring gear tu belah kanan, okey. Belah kiri tinggal arm saja. Okey, di tengahnya tu di dalam frame tu sendiri kita panggil bottom bracket tapak dia. Okey. Bottom bracket ni kalau yang pakai standard bicycle ataupun yang kita tak panggil, bukan murah lah, maksud saya bicycle yang asas, selalunya dia tak menggunakan bottom bracket ataupun crankset yang hollow. Hollow maksudnya kalau mountain bike tu, korang tengok crankset belah kanan, okay, yang tempat dia piring gear tu, korang boleh nampak ada lubang. Itu kita panggil hollow tech ataupun hollow technology ataupun berlubang lah, hollow. Okay, lubang, hollow, hole, okay. So, hollow tech ataupun BB hollow, dia bergantung kepada crank dan juga BB. So, dia tak boleh, contoh kata korang pakai bottom bracket yang asalnya pakai skru kiri kanan tu, kita panggil bottom bracket octaling ataupun, square tapered. Square tapered ni dia tak ada hollow tengah. Dan dia bearing seketul. Compare dengan bottom bracket hollow ni, square tapered lebih berat daripada hollow. Kalau yang hollow, bottom bracket biasa ni roughly dalam 100 to 200 gram. Kalau bottom bracket yang octaling, kalau saya tak silap saya 300 ke 500 gram seketul. Okay, that's why dia berat sikit lah. Okay, untuk crankset ataupun bottom bracket, kalau contoh katalah korang pakai crankset dan juga BB tu octaling yang bukan hollow tech. Bila bukan hollow ni, korang nak tukar kepada hollow, korang perlu tukar BB dan juga crank. So tak boleh macam korang punya tu octaling, korang nak cakap, bang saya nak tukar crank hollow, wajib tukar BB sekali. Ada setengah crankset kalau korang beli, dia datang crank saja, dia tak ada bottom bracket. So kena request ataupun kena carilah, tengok pada korang punya kemampuan, budget, depend. Kita tak paksa, tapi itulah hakikatnya. Korang beli crankset hollow, kena bottom bracket pun hollow. So kalau korang punya octaling, kena prepare kat situ lah. Bukan korang tengok crank tu 200, 300, okey terus pasang, no. Bottom bracket lagi, cas pemasangan lagi, ingat ya, cas pemasangan ada. Okey, bukan mudah dan bukan senang untuk korang pasang dan set up bottom bracket yang hollow ataupun crank hollow. So jangan lepas ni komplain kedai tu cas mahal, kedai ni cas mahal, no. Ini about workmanship. Okay, workmanship dan juga tool yang digunakan. Kalau korang nak murah, beli tool sendiri, buatlah. Okay, so please don't complain about the pricing for the, orang panggil upah. Okay, upah pemasangan. Okay, please take note. So kita berubah kepada yang second step, di mana yang dah pakai pun hollow technology. Okay, yang dah pakai hollow tech bottom bracket selalunya datang dengan seal bearing ya. Okay, seal bearing. So seal bearing kadang-kadang bila sampai satu tahap, kita punya bottom bracket tu kasar. So orang bila kita pusing dia kan, kalau meletak crank tu pusing. So that's why bearing kita dah kasar lah. Ada yang tanya, bang kalau saya tukar bearing saja boleh? Boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau dah lama sangat tu, seeloknya tukar bottom bracket satu set lagi better. Sebab apa? Sebab casing bottom bracket ni selalunya dia material dia CNC ataupun plastik dan something like that lah. Macam Shimano dia plastik. So bila korang press cabut bearing, dia punya tapak dalam tu dia tak terlalu fit dah. So dia dah ada press, so dia ada free play sikit. So bila korang masuk bearing baru, bearing keramik ke apa ke, dikuatiri ada space sikit. Okay, ada space sikit, so mudah untuk pasir dengan air masuk. So that's why kita lebih suggest, kalau bottom bracket tu dah rosak, dah kasar, tukarlah seketul. Okay, tak perlulah nak saving cari bearing saja nak masuk apa, sebab dia akan menyusahkan korang satu hari nanti. Percayalah, dia ada banyak jenis. Saya tak boleh nak cakap satu persatu, terang satu persatu kat sini, sebab bottom bracket ni berbeza mengikut bicycle lah. Threaded bottom bracket. Okay, ni kita panggil threaded. Threaded means dia ada thread untuk kita pulas.
Okey, ada thread. Satu lagi ialah press fit. Di mana press fit ni dekat area sini tak ada thread langsung. Okey. Tak ada thread. So yang ini bukan bottom bracket press fit, ini threaded. Okey, threaded bottom bracket. Okey, ada yang tanya saya dekat komen yang sebelum ni, bang, kalau bottom bracket yang mana bagus? Threaded atau press fit? Itu satu soalan. Memang nak kata bagus tak bagus, nak kata tak bagus pun tak juga. Dia sebenarnya soalan tu ialah macam saya sendiri, kalau saya baru main pun saya akan tanya benda tu bagus tak bagus kan. Okey, sebenarnya press fit ataupun threaded bukanlah satu pilihan ataupun bukanlah satu perbandingan, tetapi threaded ataupun press fit mengikut frame basikal korang. Okey, senang cerita, korang tengah-tengah boring, tengah tunggu bini tengah masak kan, okay, buka Google, type model bicycle dan spek bicycle yang korang pakai sekarang. Korang tengok dekat specification dia dekat bawah bottom bracket, tengok dia tulis apa. Kalau dia tulis PF, PF is for press fit, press fit. Okay, kalau dia tulis BSA ataupun thread, means dia pakai thread. So benda ni tak boleh dipilih sesuka hati, kena ikut dia punya spek, threaded atau press fit. Okay, itu untuk tapak casing sahaja. Bearing tak ada masalah. So kalau ada tanya, ada yang pakai seal bearing, ceramic bearing, so threaded ataupun press fit, dua-dua ada option korang nak pakai ceramic ataupun seal bearing, tak ada masalah kat situ. Okay, so harap korang faham sikit kat situ. Okay, yang seterusnya, ada yang tanya saya, bang, seal bearing bagus atau ceramic bagus? Abang rasa? Abang rasa dua-dua okey, tak ada masalah. Cuma yang tak bagusnya kalau korang tak maintain korang punya bicycle ataupun bottom bracket, atau kita panggil bearing lah, senang cerita servicing. Korang pakailah kalau brand yang popular sekarang ni, ceramic speed lah, apa lagi macam-macam brand lah yang terlalu popular dengan ceramic kan, ceramic lah, macam-macam benda lah, ikutlah Japan teknologi lah, Singapore teknologi lah, apa-apa je lah kan, tak ada masalah. Sebenarnya seal bearing, ceramic bearing, kalau korang selalu service bicycle, selalu maintain korang punya bicycle, parts tu akan maintain dan juga tahan lama. So tak ada isu dekat situ, ceramic ataupun seal bagus. Maksudnya kat sini, ceramic, kelebihan dia kat sini ialah, ni saya cerita kelebihan ceramic beza dengan seal bearing. Seal bearing, kalau korang buka bearing punya seal dekat atas ni, dia akan ada kat dalam tu bola-bola api. Okey, bola-bola api. Percaya ke? Tipu je. Dia ada bola-bola besi dalam tu. Okey, bola-bola besi dalam tu. So bila bola-bola besi ni, dia ada grease kat dalam. So bila sampai satu masa, kadang-kadang kita kayuh dah nak hujan ke cuci ke, kadang grease tu makin lama makin kurang kan. So bila kurang tu, that's why kita punya BB tu kasar dia, sebab tak ada bearing. Tak ada grease kat dalam. So bila tak ada grease, kita top up grease and then service balik lah. Tapi sampai satu tahap, kenapa dia jadi goyang? Sebab bola-bola bearing tu, besi tu, normal mekanisme besi ni bila dah lama makin panas dia makin mengecik, betul tak? That's why dia ada free play. So korang tepek lah grease paling mahal sekalipun, habis ni grease tetap goyang sebab bearing tu dah mengecil. Okay, faham? Untuk seal bearing. Yang keduanya untuk ceramic bearing. Okay, ceramic bearing, kenapa ceramic bearing ni bagus? Okay, kenapa? Kalau seal bearing tadi dia menggunakan bola-bola besi. Okay, kalau ceramic ni dia menggunakan biji-biji bola yang dia buat daripada ceramic. Ceramic tu apa? Okay, ceramic tu kalau korang pernah tengok tak, kita pergi dekat, kita punya lantai ke, kita punya mozaik kan, ada dia ceramic material kat atas, apa dia tu, pasu ke apa kan, tembikar tu ada buat daripada ceramic. Itulah material dia, batu apa kita panggil, batu gunung tu, batu bukit yang dia gunakan untuk buat marmar apa semua tu kan. So that's why lah benda tu bukan besi. So bila bukan besi, kalau terkena air, dia tak berkarat. Okay, tu kelebihan ceramic. Yang kedua, dia tak mudah mengecik compare dengan besi tadi. Besi tadi bila panas makin lama makin mengecil. Kalau ceramic dia lambat, bukan takkan dia lambat untuk mengecil. So kalau masuk air dalam tu, dia tak karat dan tak kasarkan korang punya bottom bracket. Yang kedua, bilanya korang panas, korang pedaling makin panas, dia lagi lembut. Okay, tetapi seal bearing ataupun ceramic bearing, dua-dua menggunakan grease yang berbeza. Seal bearing guna grease biasa, ceramic bearing mesti guna ceramic grease. Korang jangan pakai grease biasa. Please make sure kedai yang korang pergi tu ada ceramic grease ya. Ingat, for me lah, secara jujurnya ceramic lagi better lah. Sebab kalau kena air terlebih sikit pun, korang-korang pun dia akan makan grease, dia tak makan pada bearing. Okay, tapi terpulang, kalau korang pandai jaga ceramic, pandai jaga seal, dua-dua okey je, tak ada masalah. Tak ada pro and con, mana-mana yang lebih baik, mana-mana yang tak. Okay, tapi secara jujurnya kelebihan lebih sikit pada ceramic bearing. Ceramic, seal bearing, threaded, press fit. Korang faham Harap korang faham ya perbezaan tadi. Threaded dengan press fit, harap korang faham ya macam mana nak pilih thread ataupun press fit. Buka website ataupun tanya kedai yang korang beli basikal tu, bang, saya punya bottom bracket ni threaded atau press fit.
bottom bracket size. Okey, pernah tak korang pergi kedai basikal ataupun call kedai basikal, bang, saya nak cari bottom bracket seramik. Okey, ada tak? Kalau korang pergi, dia sebenarnya korang kena tahu lebih sikit detail mengenai basikal korang. Korang tak, bukannya maksud, bang, saya nak cari bottom bracket untuk basikal saya brand Giant TCR Advance Pro 2021 latest model size M. No, orang tak pandang pun benda tu. Bukan nak tahu pasal benda tu. Yang penting spek yang dia pakai, apa jenis bottom bracket yang dia gunakan. Okey, cara dia buka website brand yang korang beli dan model yang korang beli, dia ada tulis macam tadi saya cakap. Dekat bottom bracket tu, specification, dia ada tulis apa jenis bottom bracket. Sebab terlalu banyak jenis. Sama ada dia threaded ataupun press fit, dua-dua ada size-size yang berbeza. Sebagai contoh, saya cakap ikut base saja. Okey. Standard bottom bracket ataupun kita panggil macam ni normal bottom bracket ataupun Shimano bottom bracket adalah size yang normal. Kebanyakan brand seperti Giant, saya cakap Giant banyak sebab dulu saya ada experience dengan Giant punya job. So saya tahu lebih sikit pasal Giant punya bottom bracket. So Giant punya bottom bracket ni dia pakai size standard Shimano. Shimano yang berukuran kita panggil BSA, basic punya diameter lah. Maksudnya diameter tu lubang untuk bottom bracket dalam frame tu, bukan lubang ni yang bottom bracket punya area untuk kita masukkan tu. Itu beza dia. BB 30 satu jenis, okey. PF 30 satu jenis. BB 30A satu jenis. BB ataupun kita panggil bahasa mudah BB 30 ya. BB 30 ni saja pun dah ada 3 jenis. Okey. Bukan maksud bang saya punya BB 30. Okey. BB 30 tu apa? Dia ada beza BB 30 atau PF 30 atau BB 30A. 3 jenis kat situ BB 30 kan. Okey. Dan juga ada lagi satu jenis itu BB 30 86. Okey, 86. Dia panggil ada 2 jenis yang berbeza kat situ ialah BB 3086 dengan BB 386, tak sama. Okey, jangan pula korang cakap bang saya punya 3086. 3086 dengan 386 tak sama. Okey. Sizing yang ada ni sebenarnya dia ada 2 faktor, iaitu kita panggil ID ataupun inner diameter untuk frame tu, lubang frame tu. Okey, lubang frame tu sebelum korang nak masukkan bottom bracket tu. Okey, sebelum korang masukkan bottom bracket tu, dia ada inner diameter kita panggil. So inner diameter ni berapa sizing dia untuk korang masukkan dekat situ. Okey, untuk korang masukkan. So kalau korang tak tahu sizing, macam mana korang nak beli bottom bracket, especially kalau korang yang kaki online, macam mana nak tahu sizing dia, betul tak? So please make sure tahu sizing inner diameter untuk frame. Senang cerita, kalau inner diameter ni terlalu detail sangat pada korang, aku faham lah matematik, aku bukan engineering. Okey, tak ada masalah. Buka macam saya cakap tadi, buka website, tengok spek ataupun call kedai yang korang beli basikal tu, atau pergi kedai yang korang beli basikal tu. Bang, saya punya ni bottom bracket jenis apa? Simple bro. Okey. Itu cara untuk pilih, dan sizing dia berbeza. Okey, sebagai contoh kita cakap bottom bracket untuk basikal-basikal lama. Maksudnya dia crank dia octaling, so dia nak pakai hollow, pakai Dura Ace ke SRAM rate ke kan. Dia nak tukar bottom bracket yang hollow. So ada setengah tu Italian punya brand, dia panggil Italian BB Italy. So BB Italy, make sure betul untuk BB Italy. BB Italy ni beza sikit untuk belah kiri dan belah kanan dia, pemasangan dia arah tak sama. Okey, arah tak sama. Kalau untuk threaded biasa, untuk kita pasang akan menghala ke tayar belakang, ketat. Ini tayar belakang, ketat ke belakang untuk belah kanan. Untuk belah kiri pun ketat ke belakang. Untuk buka, tekan ke depan, buka, tekan ke depan. Untuk basikal ni sizing biasa, dia sama, dia lawan sikit macam pedal. Pedal ketat ke depan, ketat ke depan. Kiri dengan kanan sama. Buka ke belakang, buka ke belakang. Itu pedal. BB ketat ke belakang, ketat ke belakang, buka ke depan, buka ke depan. Itu cara dia untuk bottom bracket biasa. Kalau Itali, dia berbeza. Untuk buka kiri dan kanan tak sama. Okey, tak sama. Sebab itu korang tak boleh pakai bottom bracket biasa dekat frame yang menggunakan thread BB Italy. Selalunya brand macam Colnago, kalau saya tak silap lah, Colnago, Pinarello, yang model-model lama ataupun yang certain specific model lah. Okey. Itu untuk threaded Italian BB dengan BB biasa. Okey, kalau untuk press fit ataupun yang threaded, ada juga banyak-banyak model. Macam tadi saya dah cakap, BB 30, PF 30, BB 3086, BB 386, BB 30A. Okey, untuk BB 30A selalunya digunakan untuk basikal Cannondale KL10, KL12, KL13. Kalau Super Seat Evo, saya tak silap dia tak gunakan BB 30A. Saya tak pasti sangat, saya tak berapa familiar. So Cannondale BB 30A, ada A tau,
ada A, BB30A kat situ. Okey, kemudian dia ada apa lagi size ya, 86, 96 dan sebagainya lah. Macam saya cakap tadi, untuk korang lebih faham tak payah tahu sangat A, B, C, D, E, buka je website, tengok spek untuk bottom bracket korang. Tu simple, jangan pening-peningkan kepala tu. Okey, seterusnya, bila korang dah beli bottom bracket ataupun sebelum beli bottom bracket, please pastikan apa crankset yang korang nak pakai, ataupun apa crankset yang ni. For example, kalau yang jenis memang dah hodoh cuma nak upgrade pada ceramic bottom bracket kan, so please make sure crankset apa nak pakai. So kalau korang call kedai ke online tanya, saya nak cari BB ni tapi untuk crank apa, okey, ada setengah tu kalau untuk crank Shimano dia inner diameter dia 24 kat sini, 24 spindle, kita panggil spindle batang crank tu, spindle 24. Kalau yang tadi saya cakap 30 apa semua tu, itu size frame, inner frame. Untuk crank pun ada juga BB30. So kena tahu, kalau contoh kata korang pakai BB30, okay, BB30, make sure korang kena tahu spindle korang tu 30 ke bukan. Kalau bukan, kena tahu untuk crank apa. For example, Shimano macam saya cakap tadi, kalau Shimano, BB yang dia keluarkan untuk third party atau brand-brand lain yang bukan Shimano punya brand, selalunya contoh ya, BB30A24. BB30A adalah size cup untuk frame punya tapak BB. 24 itu ialah size spindle untuk crank Shimano. Okay, so sebagai contoh lagi, BB3024, BB30 frame punya diameter, 24 crank dia punya size. So contoh kata korang pergi brand ceramic speed ke Sima ke Seabear ke si apa lagi lah, banyak lagi kan, macam-macam brand lah. Make sure korang tahu size frame punya cup tu berapa dan crank apa yang korang nak pakai. Itu kena tahu, wajib tahu. Kedai ataupun mekanik tak tahu sebab dia kena buka dulu. So paling mudah korang buka Google, type brand bicycle korang, spek macam tadi saya cakap lagi, benda sama je, ulang banyak kali, tengok baca apa spek dia. So senang. Dan kalau korang yang berhasrat nak tukar crank, masa tukar BB tu, please make sure beli bottom bracket diameter frame sama untuk frame korang, dan juga crank apa yang korang nak pakai. Okay, please make sure yang tu, itu sangat penting. Korang tak boleh pakai bottom bracket dah ngam dah, tapi crank bukan untuk, contoh katalah, bukan crank untuk crank Shimano, no point. Tak ada no point, tak ada point, tak ada apa, bazir duit je beli. So that's why untuk lebih faham, lebih bagus, buka website. Ataupun kalau brand-brand yang tak ada website tu, pening juga tau. Itu korang kena bayar charge. Orang panggil, kalau elektrik ni orang panggil troubleshooting lah lebih kurang. Nak tengok apa sizing yang ada, korang kena bayar tau. For example, korang buka dekat kedai tu, BB nak tengok size apa tapi BB tak ada kat situ, korang kena bayar tau. Ingat tu, bukan free, check saja. So that's why korang kena tahu lebih detail. Dan lebih baik kalau korang beli brand-brand bicycle ni yang ada website established dia, itu lagi bagus. Sebab detail dia ada kat situ. Okay, bracket sizing, bottom bracket ni ingat yang paling banyak sizing. Dan tak semua kedai ada simpan stok size yang ada ni. Dan antara, kalau korang tanya brand apa yang okey untuk ceramic bearing ni, saya boleh suggestkan brand macam Wishbone, Sima ceramic, Seabear, ceramic speed. Tapi pada saya lah, ceramic speed tu agak mahal sikit. Sama juga macam enduro bearing. Cuma penjagaan korang tu lebih detail lah. Ada setengah bearing tu dia lebih suggest setiap 2000 km korang kena service bearing. Tapi fikir janganlah service bearing saja, pergilah hantar service basikal sekali, boleh buka semua sekali, betul tak? Okey, itu selalunya average lah. Bukanlah maksud korang pakai ceramic bearing ni tahan sampai 5000 km ke 10000 km, no. Dia ada jangka masa dia juga. Macam korang service kereta, tukar minyak hitam fully synthetic. Kau ingat fully synthetic tu boleh pakai 2 tahun? Tak ada, dia untuk penjagaan lebih lancar je. So ketahanan bergantung pada korang jaga macam mana, betul tak? Simple. Kan cerita banyak-banyak tak guna. Bagi perumpamaan kan senang. Threaded ataupun press fit bukanlah persoalan yang mana satu bagus. Threaded ataupun press fit, which is your frame, sizing and type. Okay, yang mana ikut size ataupun pattern frame yang perlukan, bukan yang mana bagus. Okay, itu dia tadi sedikit info mengenai bottom bracket. Okay, semoga info dan juga tips sedikit mengenai bottom bracket ni dapat membantu korang untuk memahami lebih lagi mengenai bottom bracket ataupun BB ni. Okay, cuma kalau ada sebarang persoalan, ada sebarang pertanyaan yang mengenai bottom bracket ni tak faham sangat, saya lebih suggest korang tanya pada kedai yang korang beli bicycle ataupun website brand dan juga model bicycle yang korang beli. Lebih bagus. Untuk second option barulah refer mekanik-mekanik ataupun kami pun boleh bantu dari segi pencerahan ataupun untuk mencari bottom bracket yang korang nak. Okay, seperti biasa,
Kalau ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, sebarang pendapat, ada kemuskilan, korang boleh komen dekat bawah ni, dekat mana-mana platform yang korang tengok. Sama ada dekat Facebook. Dekat Facebook kita ada We Are Cyclist Facebook page. Dekat YouTube kita ada We Are Cyclist, WACSPA. Dekat Instagram kita ada w.a.c.s.p.a, banyak dot lah. Dan dekat kita punya blog kita ada wearecyclist.wordpress.com. Okay, di Shopee kita ada WACSPA Shop. Dan jika korang berminat untuk servis bicycle, boleh contact number yang ada dekat bawah di ruangan komen dan juga di ruangan info di bawah ni untuk tim kami buat servis untuk bike anda. Okay, semoga info kali ini memberi manfaat dan juga memberi sedikit tambahan ilmu untuk korang dan juga kawan-kawan. Kalau rasa bagus, kongsilah pada kawan-kawan. Jangan kedekut ilmu. Saya pun tak kedekut ilmu untuk korang, so korang kongsilah kepada kawan-kawan yang ada. Okay, semoga bertemu lagi dalam video akan datang. Stay safe, stay healthy. Bye. Assalamualaikum.